Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membentangkan forum yang berkaitan tajuk falasi dalam dunia pengiklanan, iaitu kesan baik dan kesan buruk dalam kalangan masyarakat. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amir Hafizuddin bin Ali Bukhari sebagai moderator. Kemudian panel pertama iaitu Wan Ahmad Zudi bin Wahitam. Panel kedua Muhammad Amir Danish bin Abdul Rauf. Dan panel ketiga Wan Alif Aiman bin Wan Kamal. Kami pada membincangkan berkenaan dengan falasi dalam dunia pengiklanan, kesan baik dan kesan buruk pada masyarakat. Tanpa melengahkan masa, saya mengajukan soalan pertama. Soalan pertama kepada panel pertama, Ahmad Zudi, iaitu berkenaan dengan apakah kebaikan pengiklanan kepada masyarakat. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Amir selaku moderator kita pada hari ini untuk forum ini. Okey, sebelum kita teruskan kepada kebaikan periklanan, soalan tadi saya akan terangkan sedikit masuk iklan, di mana iklan ni bermula sejak daripada zaman dahulu lagi, iaitu zaman cetakan, zaman maklumat, sehingga zaman sekarang itu zaman permodenan. Itu zaman moden, di mana zaman moden ini iklan ini dilakukan secara melalui haibahan dalam televisyen, radio, surat khabar dan juga papan kenyataan. Berbalik pada soalan tadi yang saudara moderator tanya, apakah kebaikan periklanan kepada masyarakat? Okey, di sini saya akan memberi poin-poin yang penting terlebih dahulu sebelum kita huraikan dengan lebih lanjut. Di mana poin pertama, kebaikan ini terdapat kepada masyarakat ini, di mana dapat memberi maklumat ataupun saluran melalui iklan ini dapat membantu pengguna membuat pilihan terhadap suatu barangan yang difikirkan untuk mereka menggunakan. Contohnya poin kedua, pendapatan daripada iklan ini juga dapat memberi kebaikan kepada pengguna. Seterusnya yang ketiga, menyebabkan pengguna mempunyai pilihan untuk membuat pembeliannya. Okey, itulah antara topik yang kita akan bincangkan pada forum ini. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada panel pertama menerangkan sedikit apa itu untuk dibincangkan pada sebentar lagi. Saya akan meneruskan kepada soalan kepada panel kedua yang berkenaan dengan apakah keburukan keburukan pengiklanan kepada masyarakat. Serahkan pada panel kedua, Amir Danish. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator dan panel pertama tadi yang menerangkan berkaitan dengan kebaikan dunia periklanan. Jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang keburukan dunia periklanan dalam masyarakat. Sebelum tu, iklan mempunyai dua peranan, iaitu satu untuk memberitahu dan satu lagi untuk memusnahkan. Jadi masyarakat perlu bijak untuk membuat penilaian rasional selepas melihat sesuatu iklan. Iklan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan insan di dunia pada hari ini disebabkan teknologi yang canggih dan moden yang kita gunakan sekarang lah. Okay, antara kesan buruk terhadap masyarakat ialah dia mempengaruhi pengguna supaya lebih berbelanja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dia merosakkan fikiran kanak-kanak. Yang ketiga ia mengeksploitasi individu, dan yang keempat ialah sensitiviti keagamaan. Itu poin-poin yang saya akan huraikan sebentar nanti. Okey, terima kasih kepada panel kedua yang memberikan sedikit apa yang perlu diperkatakan pada sebentar pada sesi seterusnya. Okey, saya akan meneruskan soalan yang ketiga kepada panel yang ketiga kita. Apakah peranan ataupun langkah yang boleh dilakukan
untuk mengelak daripada kesan negatif pengiklanan ini kepada masyarakat. Silakan panel ketiga, Alif Aiman. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih moderator dan panel 1 dan panel 2. Tadi panel 1 ada cerita tentang kebaikan dan panel yang kedua ada cerita tentang keburukan. Jadi langkah dan peranan yang kita boleh ambil sebagai masyarakat, periklanan ni terletaknya di bawah SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Jadi apa yang SKMM ni boleh buat? Satu kajian mendalam perlu dilakukan SKMM terhadap kebebasan periklanan. Bagi masyarakat ingin mendengar lebih banyak tindakan yang berani yang diambil oleh SKMM. Sebab kita banyak lihat sekarang ni periklanan ni dah semakin lama semakin bebas, macam tak ada peraturan. Tapi jika masyarakat nampak mungkin ada yang perkara yang negatif dalam periklanan ni, bolehlah masyarakat melaporkan segala apa yang ada dalam periklanan tu dan laporkan kepada SKMM untuk SKMM menjadikan periklanan sebagai ingatan kepada rakyat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan sebarang penyiaran ataupun maklumat di periklanan. Cukup itu saja. Okey, itu sekian saja daripada panel ketiga yang sedikit sebanyak memberitahu kepada kita langkah dan peranan. Seterusnya kita terus ke sesi pusingan yang kedua untuk tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi apa yang diperkatakan oleh panel-panel kita. Saya terus ke panel pertama, iaitu berkenaan dengan kesan baik pengiklanan kepada masyarakat. Yang tadi dijelaskan berkenaan dengan ekonomi. Sebenarnya saya untuk menghuraikan lagi apa yang diperkatakan sebentar tadi. Silakan. Okey. Terima kasih kepada tuan moderator. Okey, di sini saya akan memberi penerangan dengan lebih lanjut tentang kebaikan periklanan, terutamanya dari segi ekonomi kepada masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui, periklanan telah menggunakan pelbagai jenis saluran untuk menyampaikan maklumat, perkhidmatan dan juga mesej kepada masyarakat. Okey. Dengan ini sedikit sebanyak akan memberitahu kepada khalayak tentang barangan dan perkhidmatan dalam pasaran. Selain itu, melalui iklan juga, pengguna dapat mengetahui lokasi, tempat dan juga tempat promosi jualan diadakan. Keadaan ini juga dapat menjimatkan tenaga dan masa pengguna. Okey, pada poin pertama tadi saya bagi tahu tentang maklumat-maklumat yang disalurkan melalui iklan juga dapat membantu pengguna membuat pilihan terhadap sesuatu barangan yang difikirkan untuk mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk merancang perbelanjaan mereka bagi menjamin kestabilan ekonomi mereka. Iklan yang dipaparkan juga dapat memberi ruang kepada pengguna untuk meninjau dan juga memantau harga dan juga kualiti barangan yang dipromosikan di setiap kedai. Secara tidak langsung akan menjadikan pengguna lebih berjimat cermat dalam berbelanja. Okey, poin yang kedua saya, dari segi pendapatan dengan iklan ini akan memberikan kebaikan kepada para pengguna, di mana pulangan yang lumayan didapati daripada iklan yang disediakan dalam televisyen dan juga radio ini semua memungkinkan media tersebut dapat menyiarkan rancangan dengan lebih baik kepada pengguna. Iklan-iklan yang disediakan di dalam majalah, surat khabar juga dapat menurunkan harga bacaan tersebut. Hal ini kerana kos tersebut telah ditanggung oleh syarikat-syarikat yang telah mempromosikan iklan ni secara atas guna teknologi masa sekarang, iaitu televisyen dan radio. Saya tidak langsung dapat memberikan nilai wan kepada pengguna dan juga masyarakat. Seterusnya poin yang ketiga, iaitu pengaruh positif daripada iklan tersebut dapat menyebabkan pengguna mempunyai pilihan untuk membuat pembeliannya, di mana kewujudan iklan ini menyebabkan pengguna dapat mengetahui betapa banyaknya produk sama ada dari segi jenama yang dihasilkan pada zaman ini, di mana pengguna akan menggunakan semua maklumat yang ada di dalam iklan ini untuk membuat pilihan terbaik untuk mereka belikan, di mana iklan ini memastikan pengguna membeli produk yang terbaik mengikut keperluan mereka. Kini diorang tak beli dengan tidak membeli secara ikut suka hati yang. Okey. Itu saja poin saya dapat saya huraikan dalam forum ini. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada panel kita yang pertama yang menerangkan berkenaan dengan kesan baik, iaitu kepada ekonomi juga, yang pengiklanan boleh mempromot ataupun mengketengahkan barangan pengiklanan untuk dijual. Seterusnya saya teruskan kepada panel kedua untuk menerangkan kesan buruk yang diperkatakan oleh panel kedua sebentar tadi. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator dan ahli panel pertama tadi. Okey, kesan buruk dalam dunia periklanan terhadap masyarakat ni, yang pertama adalah mempengaruhi pengguna supaya berbelanja lebih. Tidak dapat dinafikan, iklan ni menjadi medium yang paling berpengaruh untuk mempengaruhi pengguna membeli sesuatu barang walaupun mereka tahu barangan tersebut bukanlah barangan yang mustahak. Ia memaparkan kemewahan dan prestige seperti barangan kosmetik, pewangi dan aksesori yang akan mempengaruhi pengguna untuk membeli barangan tersebut. Tetapi ia bukan satu keperluan. Ia lebih kepada gaya hidup semata-mata. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahawa nilai-nilai pembaziran telah berlaku akibat iklan yang dipaparkan di kaca televisyen ini. Yang kedua ialah merosakkan fikiran kanak-kanak, iaitu iklan-iklan yang disiarkan di kaca televisyen terutamanya menayangkan iklan mengikut slot-slot tertentu. Bagi rancangan kanak-kanak, iaitu seperti makanan ringan dan alat-alat permainan yang dipaparkan di kaca televisyen. Ia merosakkan pemikiran kanak-kanak ini kerana mereka mendesak ibu bapa untuk membeli alat permainan seperti yang dilihat di kaca televisyen tersebut. Ibu bapa yang sayang terhadap anak-anak ini akan mengikut saja kehendak atau telunjuk anak mereka untuk membeli mainan yang mereka inginkan. Lepas tu, ia sangat menyedihkan apabila alat-alat yang dibeli ini hanya indah kabar dari rupa kerana dia tidak berfungsi seperti yang kanak-kanak itu lihat di dalam iklan itu. Seterusnya, makanan ringan pula ia akan menggalakkan pemakanan yang tidak berkhasiat, yang langsung tidak sesuai untuk perkembangan fizikal dan mental. Malahan kebanyakan makanan yang diiklankan itu mengandungi bahan pewarna yang amat berbahaya untuk kesihatan kanak-kanak itu sendiri. Okey, poin yang ketiga ialah mengeksploitasi individu. Iklan ni adalah untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna, tapi kadang-kadang paparan iklan tersasar jauh daripada matlamatnya, iaitu mengeksploitasikan individu untuk melariskan jualannya. Contohnya, iklan sering mempergunakan wanita untuk terutamanya wanita seksi untuk melariskan jualan produk mereka. Contohnya model produk makanan untuk melangsingkan badan, produk kurus. Jadi dia memberi makna palsu seperti produk ini dia hanya menggunakan model, tetapi bahan yang digunakan itu tidak sesuai untuk masyarakat gunakan. Jadi dia akan menarik seseorang untuk mengguna produk tersebut. Yang terakhir ialah sensitiviti keagamaan. Isu keagamaan ini tidak dipandang serius dan tidak ada rasa tanggungjawab terhadap masyarakat yang yang tidak menghormati agama lain lah. Contohnya pada bulan Ramadan tahun ini, umat Islam diuji melalui iklan hari raya yang oleh sebuah syarikat perjudian yang terkenal, iaitu GDBet 333 dan IBU 003. Syarikat berkenaan melalui video bertemakan Hari Raya Aidilfitri yang mengajak orang ramai menggunakan perkhidmatan mereka bagi meraih wang yang berganda. Lebih mengejutkan, iklan perkhidmatan ini menggunakan beberapa pelakon yang beragama Islam lengkap berbaju Melayu serta
berlatar belakangkan suasana raya di kampung. Ia menyebabkan masyarakat umat Islam di Malaysia sangat marah dan menyifatkan syarikat judi berkenaan tidak sensitif apabila menjadikan hari istimewa umat Islam kita ni sebagai modal iklan dia. Jadi ia macam mencemarkan kesucian Ramadan kita pada tahun ini. Okey, itu saja poin keburukan yang saya dapat uraikan. Terima kasih kepada kita punya panel kedua kita yang menerangkan tentang kesan buruk, iaitu banyak kesan buruk dalam dunia pengiklanan. So, sebenarnya saya teruskan kepada panel ketiga untuk menjelaskan lagi apa peranan atau apa saranan atau langkah untuk membendung masalah ataupun kesan buruk pengiklanan itu sendiri. Silakan panel ketiga. Okey, baiklah. Terima kasih moderator dan panel 1 dan panel 2. Langkah SKMM tadi, SKMM juga sering meminta warga internet ataupun netizen menggunakan perkhidmatan laporan penyalahgunaan yang disediakan di dalam periklanan untuk melaporkan jika ada kandungan yang didapati berunsurkan negatif dan boleh mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik kepada masyarakat secara umumnya. Netizen diseru agar jangan cuma share tetapi tidak prihatin menyalurkan kepada medium yang betul, iaitu share kepada pihak penguatkuasa untuk tindakan undang. Sebenarnya, tanggungjawab menangani masalah periklanan bukan terletak di bahu pihak berkuasa sahaja, khususnya SKMM, PDRM dan sebagainya. Namun, setiap individu perlu menyelia diri agar lebih cerna, prihatin dan mempunyai pertimbangan kendiri agar memastikan segala maklumat pengiklanan yang diterima benar-benar sahih yang membawa kepada kebaikan dan bukannya keburukan. Tindakan menyebarkan maklumat ataupun iklan dengan share tanpa unsur periksa dan menularkan kepada pihak yang lain sebenarnya bersalahan dan boleh didakwa di akta dan perundangan yang sedia ada. Kita bebas untuk melakukan iklan, tetapi biarlah iklan kita itu membawa kepada kebaikan dan bukannya keburukan. Fikirkan dahulu sebelum menularkannya dan jadikanlah netizen yang celik media sosial, media massa dan periklanan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel ketiga atas pencerahan yang diberikan tadi. So, sebagai kesimpulannya, pengiklanan sangat penting dalam pada masa kini. Seperti mana dikatakan oleh panel pertama berkenaan dengan ekonomi, hal ini memudahkan lagi urusan jual beli melalui platform-platform penjualan atas talian seperti Shopee ataupun sebagainya. Hal ini mampu memudahkan lagi masyarakat untuk berjual beli. Kemudian kesan buruk yang diperhatikan oleh panel kedua tadi yang berkaitan dengan pembelanjaan kesan buruk, iaitu panel pertama mengatakan bahawa mudah untuk membeli, tapi panel kedua menceritakan bagaimana pembeli itu membeli dengan bukan keperluan akan tapi hanya untuk mengikut kepuasan diri saja. Seterusnya, keburukannya juga adalah iklan yang dipaparkan ini adalah perlulah betul untuk dipaparkan. Seterusnya, bagi peranan ataupun bagi saranan ataupun langkah-langkah untuk mencegah daripada kesan buruk pengiklanan ini diterangkan oleh panel ketiga tadi yang mengenai dengan pihak berkuasa perlulah menitik beratkan soal pengiklanan yang dikeluarkan. Bagi pihak netizen pula, netizen perlulah
ambil cara ataupun mengadu berkaitan dengan iklan-iklan yang sudah. Iklan-iklan yang tidak berpatutan. Sekian itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Moderator.